Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Matan kita pakai muka surat 11, matan ke-38. Kata Musannif rahimahullah taala, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Janganlah sampai tujuan himmah kamu melampaui kepada selain daripadanya. Maka Allah Al-Karim itu, dia tidak akan dilangkah oleh harapan. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia anugerah daripada dia, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi, bukan pasal faham Islam, tapi kerana mak ayah kita Islam. Alhamdulillah dapat Islam macam tu. Syukur lagi diberi kita keupayaan untuk taat. Boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Dimudahkan semua itu dengan dibesarkan kita dalam keluarga dan masyarakat yang nak taat, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi pada kita, dikurniakan kehendak, keinginan, nak belajar, nak memahami perjalanan agama ini, pelajaran agama ini. Supaya benar-benar kita faham agama dan kita boleh berjalan sebagai orang yang ada agama dan hidup dengan beragama. Semestinya agama kita agama Islam. Cuma bagaimana perjalanan sebagai orang Islam. Yang orang Islam ni ialah orang yang sentiasa merasakan kefakiran, keberhajatan diri pada Allah Ta'ala. Walaupun apa yang kita ada dan miliki tak menghalang untuk merasa dan dapat asyhadu pada Allah Ta'ala sentiasa. Mudah-mudahan dengan keinginan untuk nak belajar dan terus nak faham pelajaran agama ni, Allah Ta'ala faham dengan kita siapa Allah Ta'ala, siapa Rasulullah, supaya benar-benar kita boleh mencapai matlamat hidup kita. Untuk Allah akan menjadi maksud hidup kita, dan kita sentiasa mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syukur banyak-banyak pada Allah Taala menjadikan kita di umat dia. Dengan sebab itu dapat kita berbagai limpahan kurnia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah. Diberi pula kelapangan masa, kehendak, keinginan, kesempatan untuk berada dalam satu majlis ilmu ni, untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Hikam, insyaAllah. Kitab kita pakai ni dengan bab disebut tu, wujub yang sejati pada orang yang tidak menghadapkan himmahnya kepada Allah Ta'ala. Soal tajuk tu. Di atas tajuk tu, kata pengarang ni, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi
fal karimu la tatakhattahu al-amal. Janganlah sampai tujuan himmah kamu melampaui kepada selainnya. Maka Al-Karim, maksud Al-Karim ni Allah lah. Allah, salah satu nama dia Al-Karim. Allah yang bersifat Al-Karim ini, dia tidak akan dilangkah oleh harapan. Bahasa lain harapan di sini, amal ni angan-angan. Ada di kalian, pelajaran kita nak belajar ni pelajaran besar untuk membetulkan balik maksud dan matlamat hidup kita. Sedia maklum, sebagai orang Islam dan kita jadi Islam adalah kerana kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Bersaksi ni maksudnya mesti kita ada satu pengetahuan yang sangat jelas. Kefahaman yang sangat terang. Sehingga Allah yang tak boleh kita lihat dengan mata tu, tapi kita boleh berani bersaksi. Nak saksi apa? Bahawasanya Allah ni ilah. Selain daripada Allah Ta'ala ni tak layak untuk jadi ilah. Dan untuk kita bersaksi, walaupun tak pernah tengok Rasulullah, tapi kita berani bersaksi. Disebabkan keyakinan kita, pengetahuan kita, kefahaman yang ada pada kita sampai tahap seolah-olah Allah dan Rasul ni lihat dengan mata kepala. Itulah maksud saksi tu. Bersaksi apa? Bersaksi Allah sebagai ilah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah utusan dia. Yang bila utusan ni dia mengajar kita mesti mengikut kehendak dia. Jadi faham pertama pada kalimah syahadah tu, bila Allah ni ilah, cukup dah untuk kita betulkan perjalanan hidup kita. Apa dia? Atau istilah ulama antara makna atau nak sebut maksud hidup yang dia nak kata jangan ada hemah kita melampaui selain padanya. Memang tak boleh pun sepatutnya. Cuma bila kita tak faham, kita tak belajar, tak berguru elok-elok, kita tak tahu macam mana untuk hemah kita ni, dia akan sentiasa tuju ke Allah Ta'ala. Pergi ke Allah Ta'ala. Bermatlamatkan Allah Ta'ala. Orientasikan Allah Ta'ala. Apa lagi? Maksudkan, bermaksudkan Allah Ta'ala. Kalau kita tak faham, tuan, memang kita tak akan jadi Allah sebagai maksud kita. Allah tak akan jadi sebagai matlamat kita. Dan kita tak akan usahakan apa yang kita ada, kita hadapi untuk maksudkan Allah Ta'ala. Untuk objektifkan Allah Ta'ala. Untuk menjadikan matlamat kita adalah Allah Ta'ala. Yang ni yang kita terus nak belajar, nak faham. Dan kata-kata pengarang ni, dia nak menzahirkan bagaimana keadaan kita sebenarnya. Dan sedikit sebanyak dia nak mengajar dan membetul balik kita punya perjalanan ni supaya pastikan Allah adalah menjadi maksud tujuan hidup kita. Macam mana maksud Allah ni sebagai maksud tujuan hidup kita? Yang tu yang nak faham tu. Hadirin sekalian, Allah ni atas penyertaan yang kita sebut dalam syahadah tu, asyhadu, Allah ni dialah ilah. Makhluk ni la ilah, bukan bersifat ilah sama sekali. Dengan makna la uluhiyata amma siwahu, menafikan sifat ketuhanan ni daripada selain Allah Ta'ala. Illallah tu untuk kita nak yakin, isbat dan meletakkan Allah ni saja mempunyai sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Yang kita ada pelajaran, kita dah belajar bila sebut bab ketuhanan ni, besar sekali faham kita. Ada 4 konteks yang kita kena faham, dan dalam 4 konteks ni, itulah konteks zat, sifat, perbuatan dan pemilikan ni,
Empat-empat konteks ni, kita mesti faham, ya Allah ni ilah, makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali. Kalau kita faham ni tuan-tuan, Masya Allah. Memang, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk betulkan perjalanan hidup kita, yang nanti dengan istilahnya, La ilaha illallah tu, bahasa ringkas dia, La maqsuda illallah. Tak ada maksud hidup kita melainkan kerana Allah. Tak ada tujuan hidup kita melainkan Allah. Buat apa saja, Allah adalah matlamat kita. Apa saja kan? Hatta tuan-tuan tidur, tuan-tuan baring, tuan-tuan makan, tuan-tuan apa saja, kencing, berak. Hatta apa yang kita dapat tu berupa manfaat ataupun berupa mudarat, berupa sehat ataupun sakit, kesenangan ataupun kesusahan, hidup ataupun mati, maksud kita Allah. Yang ni yang kita belajar ni bila tak cukup, yang tu yang kita tak boleh nak selesaikan isu-isu sekeliling kita untuk bermaksudkan Allah Ta'ala. Sampai dia jadi tahap sewil. Sewil tu macam mana? Memanglah tak maksud Allah Ta'ala lah. Sehingga Allah ni lari pada maksud. Allah ni tak jadi maksud. Sampai tengok, kalau ada penyakit, bukan maksud dia makin rujuk ke Allah Ta'ala, tapi makin tak main masjid. Jumaat pun tak boleh. Niaga tak apa. Pasal malam boleh ada. Tapi Jumaat tak boleh ada. Kelakar tak? Apa masalah? Dah tak faham maksud. La ilaha illallah. Dah tak jadikan Allah sebagai matlamat. Kaedah kita, lagi sakit, macam mana? Lagi penyakit, macam mana? Lagilah rujuk ke Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir pun dia tengok orang Islam duk pergi sembahyang walaupun kena penyakit, dia pun tiru orang Islam sembahyang. Kita orang Islam pula tak pergi masjid. Orang Kristian pun pergi gereja pagi tadi. Sikitlah siapa dia tu, tuan-tuan tengok semak elok-elok kan. Memang kat keliling kita ni mufti ada macam-macam. Saya sebut macam tu pada anak kot. Cukuplah. Saya bukan nak urai dia. Saya nak urai ni pelajaran kita. Pasal kita bila faham siapa Allah Ta'ala ni, memang hidup kita ni tak akan ada satu hemah nak, istilahnya nak langkah dia, nak melampaui dia. Siapa? Nak boleh melampau pada dia macam mana? Pasal semua kita daripada dia. Tu saya sebut ada 4 angle tu. Ada sebagainya saya pernah syarahkan kat tuan-tuan. Memang situ pun memang kita belajar tuan, maksud dia mesti hadap betul-betul 4 angle ni. Yang kita belajar tauhid pun, wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni. Kalau faham betul-betul ni, memang maksud dia adalah supaya Allah ni akan menjadi matlamat kita dalam bab zat, sifat, perbuatan dan dalam bab pendidikan. Macam mana Allah masuk bab zat? Memang kita tak boleh nak nafikan, siapa pun takkan boleh nafi. Apa dia? Memang asal makhluk semua tak ada. Betul? Siapa nak nafikan tu? Nak jadi kafir boleh? Betul kan? Ada makhluk yang memang sedia ada tak? Ada. Makhluk yang sedia ada. Jangan silap jawab. Mampu yang mati kafir ayat tu. Wah, dengar. Kasar sikit lah ayat tadi. Betul? Makhluk ada tak makhluk yang sedia ada? Qadim dan azali ada? Mana ada? Yang qadim dan azali siapa? Jawab. Allah. Jadi bila faham Allah qadim, sedia dan azali, siapa yang memang sedia wujud? Allah dia tak ada siapa campur tangan dengan dia. Bila Allah tak ada siapa campur tangan dengan dia, lepas tu kita ni siapa lagi jadi? Semutlaknya Allah, tak ada siapa dah. Tuan-tuan, Allah bagi jadi tau. Bukan Allah bagi makan nasi. Bukan Allah bagi duit berim. Bukan Allah buat jalan raya. Kan? Bukan Allah buat cek, medical check kat kita. Bukan. Allah bagi jadi kita. Tak ada daripada ada tau. Kalau tengok batu pun angkat tangan dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jantung, ada orang derma jantung kan tuan-tuan, macam best tak? Tak faham? Tuan-tuan nak kena dialisis ni, ada orang bagi buah pinggang, betul-betul ngam-ngam, cun-cun. Masuk buah pinggang, free of charge.
Semua kos pembiayaan, dia tanggung. Dia bagi buat pinggang tuan. Katalah gitu kan. Macam, seronok tak? Terima kasih gila tak? Teringat tak dia sepanjang hidup? Sepanjang hayat? Boleh? Allah bagi apa ini? Semua dia bagi. Buah pinggang dia bagi. Mata dia bagi. Telinga dia bagi. Macam, sepatutnya gila tak dengan dia? Kita tak gila lagi kat dia. Okey. Tak gila lagi satu hal. Tapi soalan, sepatutnya kena gila tak kat dia? Ya okey, cukup. Yang tu pun cukup dah. Faham dah? Alhamdulillah. Memang nak sampai tahap gila ni kita belum lagi. Saya kata, tuan-tuan, saya pun belum lagi gila ke Allah. Sepatutnya macam mana? Saya nak cerita sepatutnya dulu. Ilmu mesti faham dulu kan. Sepatutnya macam mana? Memang tak ada maksud kita dah dalam hidup ni melainkan Allah. Betul saya cakap. Kalau kerajaan lah, katalah kerajaan baru ni, dia bukan bagi berim 1,000 kan. Baru contohlah berim kan. Semua dia bagi. Kaya, miskin, semua dia bagi. Seorang 10,000 macam. Saya rasa tak baru dah kerajaan lama tu. Tak faham saya cakap apa. Minyak ni dia bawa turun. Sekilo lah. Seliter 2 kupang. 2 kupang. Bukan turun 2 kupang. Seliter 2 kupang. Macam. Tak baru dah kerajaan lama tu. Tambah ada DAP tu. Tak baru langsung lah. Tak baru lah. Siapa ambil kat DAP tu? Memang bodoh. Dia bukan kecil orang. Dia ayat kecil. Untuk kot, saya punya bahasa padak nak kot lah. Saya tak payah syarah lah bahawa ayat kecil tu. Okey. Boleh? Allah bukan bagi kita minyak 2 kupang. Dia jadikan sumber minyak untuk kita. Dan dia jadikan ada orang pergi cari gali minyak untuk kita. Ada orang jadikan minyak yang petroleum tu boleh tukar jadi RON 97, 95. RON 100 pun ada. Boleh tukar jadi diesel. Kita ambil tu ang bubuh. Siapa sediakan semua peruntukan tu? Persediaan siapa? Allah. Macam. Kita belum gila lagi. Dah belajar untuk belajar macam mana nak jadi gila kat dia. Kita, mak kita pun bukan buat kita. Mak kita lahir yang kita. Bapak kita sebab kita lahir. Allah buat apa kita? Dia yang buat kita dalam rahim ibu kita. Dia yang bagi kita pendengaran, penglihatan. Dia yang tukar kita daripada air mani, air yang kita tengok, jijiknya. Kita ambil nak cium pun tak gamak tu. Allah huduh nak. Itulah muka kita. Dia ubah kita sampai jadi semolek macam ni. Siapa bagi jadi? Allah tak? Macam. Tak ada gila lagi kita. Tak ada lah. Kita memang belum gila lagi. Tapi kalau faham dengan faham, bagi faham dulu. Pasal bagi faham dulu. Dah faham, kalau tak gila satu hal, kita pasal kita banyak gangguan sangat yang menghalang kita untuk kita gila ke dia, faham ke dia. Yang kita tak boleh gila ke dia. Kalau kita faham, dan memang kita akan gila ke dia. Yang kita boleh gila-gila ni apa? Yang mana nafsu kita nak, itu kita gila. Terkam kita, gila-gila kita. Katalah orang muda, nak kahwin tak? Ada tak orang perempuan yang kita dah jatuh hati? Ada tak? Tergila-gila tak kan dia? Tengok cermin pun nampak sama. Okey. Tengok rumah dia pun dah lega. Tergila-gila dah dia. Mandi pun tak basah. Makan pun tak kenyang. Kerja pun untuk siapa? Kerja pun untuk siapa? Kerja cari duit untuk siapa? Tak faham. Ke bodoh ke apa ni? Kerja untuk siapa? Cari duit untuk siapa? Kalau boleh nak dapatkan dia, secepat mungkin dia. Dah dapat pula. Bahkan bagi tidur bawah tikar kan. Nak bagi tak kereta, rumah, pakaian, betul tak? Nak membina sesuatu. Pergi kerja pun ingat dia. Betul. Balik pula dia sediakan kita makan, minum. Apa? Semua dia bagi. Contoh. Bukan dia bagi pun, dia tolong buat je. Macam Allah macam mana? Allah macam mana? Isteri kita tu, Allah pun jadikan isteri kita. Tu cukup lah. Kalau isteri pun kita rasa hebat lah, Allah jadikan isteri untuk kita. Makanan tu kalau kita rasa sedap, Allah sediakan matahari untuk buat, untuk dengan sebab tu, tumbuh pokok, binatang, survival. Dengan sebab tu ada makanan depan mata kita. Allah buat matahari untuk kita. Dia buat tanah untuk kita. Dia buat oksigen untuk kita. La ilaha. Makan nasi pun macam mana? La ilaha. Sepatutnya macam tu. Memang belum lagi. Belum lagi pasal apa? Pasal kita dalam pengetahuan pun cetek.
Kalau ada pengetahuan pun, dia belum boleh mendorong lagi untuk dapat rasa cinta dan kasih dan faham tu. Faham pun, ada yang terpaksa faham je. Dia tak ada macam ni. Betul. Allah. Astagfirullah. Dengan menyesalnya. Ada. Relax. Okey juga ustaz ni jarah. Faham? Okey ya. Okey. Ada apa? Bodoh lagi. Macam batu dengan kayu. Macam apa? Kita dah bebai. Cuma bebai kita ni masih mengaku lagi orang salah. Mujur lah tuan. Jangan jadi bebai macam saya sebut. Yang dulu dia parti kerajaan dulu tu. Dia dulu kencing orang. Bahkan dia bukan kencing je. Dia dah jadi air kencing. Sikit saya sebut. Dah kena sebut tu lah. Walaupun saya kata padan lah dia. Tak padan juga rupanya. Kena sebut sikit. Yang dah tengok dah. Dulu punya tu batil gilanya kan. Tapi pasal dia sebahagian daripada komponen yang memerintah tu. Macam mana? Tukar je macam mana? Dia kata yang ni pintu belakang lah, apalah. Tak berhenti-berhenti sampai sekarang. Untuk meraih redha rakan seperjuangan ni. Pasal apa? Pasal, nak kata macam mana? Dia dah jadilah macam kawan tu dah. Tak ada dah maksud hidup dia. Melainkan yang ni musuh, aku tetap jadikan musuh. Dia buat baik macam mana pun aku takkan apa dah kat dia. Pasal apa? Yang ni sahabat setia aku dulu, kini dan selamanya. Dia dah ada akidah macam tu. Dia dah buta dah. Tak nampak dah. Benda baik pun dia tak nampak baik. Benda buruk pun dia tak nampak buruk dah. Bahkan yang buruk tu dia nampak baik. Dah teruk lah ni. Jahat teruk. Kita ni saya bagi cerita kat ni, tuan-tuan masih dengar lagi. Betul. Kita memang tak ada. Allah Ta'ala bagi ada kita. Betul. Kita asal daripada amal ini. Mak bapak kita pun bukan buat kita. Kita pun bukan buat diri kita. Allah buat kita. Betul. Okey, ilmu dah terima tu alhamdulillah. Maksudnya hati kita ni taklah jadi macam air kencing tu. Tak. Tapi masih keras. Masih belum istilahnya nak jadikan Allah ni matlamat. Buat apa pun untuk dia. Belum lagi. Saya tak kata tuan-tuan termasuk saya. Belum lagi. Jadi bila belum nak buat apa? Itulah nak faham tu. Kalau belum ni takat dengar main pasang telinga je ke? Macam tu je ke? Takkan macam tu je. Takkan saya tukang sembang, tuan-tuan tukang dengar je. Dia mesti tak apa? Untuk buat apa? Untuk bagi capai, bagi dapat. Nak bagi dapat apa? Okey, jalan nak bagi dapat tu macam mana? Ulama kita ajar dah, Rasulullah ajar, Allah naklah bermaklum dah kat kita. Cuma kita kadang-kadang tak dapat kefahaman tu. Apa dia? Antara kaedah nak bagi dapat rasa ke orang salah ni, pasal kita dah bebai banyak dah. Apa dia? Kena banyak ingat dia. Itu je. Kalau kita selalu fikir dia, ingat dia. Walau mula-mula memang tak jatuh hati, tuan. Tapi kalau dia ingat, sebut, fikir macam saya sebut ni. Fikir, terus fikir ke dia. Asalnya kita tak ada cinta. Datang akan suka. Dia akan datang seronok. Dia akan boleh faham. Lama-lama macam mana? Sampai Allah bagi semua. Alhamdulillah. Belum lagi seronok pun. Belum cinta lagi. Belum lagi istilah mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak tenang. Belum lagi. Tapi setidak-tidaknya dah sebut dah nama dia. Dia makin tak sebut. Lagi. Lagi lama dia akan kasih. Minat. Sampai tahap mustahil Allah Ta'ala akan dilupakan. Tapi jalan dia apa? Ya, tak ada jalan lain. Melainkan kena belajar, faham, zikir dan fikir. Ingat dia. Hadirkan semua yang kita belajar. Saya ngaji kan lah arwah Fatih dulu. Dia selalu sebut gini. Bila kami duduk pondok dulu. Ada pondok lelaki. Ada pondok perempuan. Setengah-setengah pondok perempuan ni dia panggil pondok mak lebay. Mak lebay lah kan perempuan. Pondok lelaki, pondok lebay. Pandai. Alhamdulillah. Dia panggil pak lebay tu. Lebay ni apa maksud? Orang yang sentiasa taat dengan orang salah. Itu lebay. Dia dapat perkataan labbaik Allah. Labbaik. Kalau Allah Ta'ala perintah kita lah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh lah buat tu.
Apa kita punya ungkapan maksudnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Labbaik Allah. Apa maksud labbaik tu? Aku terima ya Allah. Aku mengaku ni. Aku terima. Kau suruh aku selawat dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi. Itu maksud labbaik. Jadi bapak pondok ni suruh je apa? Jemaah. Semayang. Mengaji. Taat suruh. Apa satu dipanggil Pak Labbaik. Dah labbaik. Lebay. Itu lelaki, perempuan, mak lebay. Itu bunyi sikit. Itu cerita asal-usul. Tuan-tuan cerita asal-usul pun best sebenarnya. Tuan-tuan saya tak tahu. Seronok dengar cerita asal-usul ni. Pasal baru kita faham. Oh, itulah punca lebay. Kita ingat lebay tu buat atas kepala tu. Itu pun tanda-tanda ciri alamat lebay. Alamat lebay. Apa saya nak cerita ni? Taat tu. Saya nak cerita tak arwah Pak Teh tu cerita tadi kan. Tak habis. Baru cerita lebay tu sikit lah. Tahu apa? Pasal pondok ni ada pondok lelaki, ada pondok perempuan. Dan kat pondok perempuan ni bila yang mana dah kahwin, biasanya dia tak duduk pondok lelaki, dia kena duduk pondok perempuan. Dia panggil pondok dalam. Sikit, tuan-tuan tak faham, dengar je lah saya cerita tu. Dan bila pondok-pondok ni, selalunya kalau ada arwah Tok Guru, masa saya duduk dulu Tok Guru, ada bersama dengan pondok-pondok perempuan ni, ada tok-tok tua-tua. Tonek-tonek, nenek-nenek lah. Opah-opah datang apa? Nak duduk pondok. Nak menghabiskan umur hidup dia di ujung tu, duduk mengaji pondok. Nak boleh jemaah mengaji, dengar pengajian apa? Okey, nak dengar je. Umur tonek berapa? Tonek takkanlah 30, 40. Tonek berapa? Ada yang bercucu, ada bercicit dah. 60, 70, 80 pun ada tuan-tuan. Mengaji rajin. Dah dia pula, suami dah tak ada dah kebanyakan tonek-tonek ni. Semua dah jadi apa? Bali jadi balu lah. Dah monopos lah. Haid pun tak ada lah. Okey, dengar. Tapi arwah Pak Teh kata apa? Dia kata, tok-tok pondok ni, orang pondok lelaki ni jaga. Dia kata, kalau pondok lelaki ni, kalau tengok tok ni, tengok sekali agak-agak teringin tak? Tengok sekali teringin tak? Pasal apa? Dah tua. Ya. Tapi mai tengok hari-hari. Pandai dah jawab tu, pandai tu. Ya tuan. Dia cakap tu betul. Tambah pula ada tok yang mesra dengan kita macam mana. Nampak je, Assalamualaikum Ustaz. Mula-mula, apa pergi salam kat aku ni? Lama-lama tengok macam mana? Kenal lah, tok ni selalu pergi salam kat aku. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tu hulu kuih lah. Saya tak bagi seri muka, saya bagi cok kodok, saya bagi cocok doyan, aitem pun dia bagi. Kadang-kadang dia panggil naik pondok, dia panggil budak-budak pondok 4-5 orang, dia jamu makan nasi. Macam? Apa macam? Mula-mula tengok tok, lama-lama, buat bini pun bagus kan ni? Sorry sikit saya sebut tu lah. Sikit lagi saya sebut ni. Ini saya nak cerita pengalaman Tok Guru lah. Tapi dia cerita betul. Masa mengaji dulu kita dengar cerita tu lawak je. Tapi dia sebenarnya nak sindir kita dengan apa saya nak sebut ni. Biar bagi pengetahuan kita ke orang Ta'ala dah faham tu macam tu. Cuma kita tak dapat kasih. Cerita dia cerita tu lah. Cerita tonek ni. Macam ni. Katalah kita kerja. Kerja mana? Kerja estate. Ni pun cerita arwah Tok Guru lah. Kerja estate ni, kerani dia agak sama. Kelin lah. Kelin apa? Macam mana colour dia? Kita sawo matang, putih. Boleh lah kan? Macam hitam lah. Bau kelin ni agak-agak dia bau macam mana? Bau kari. Macam-macam bau lah. Bau kunyit lah, apalah. Hari pertama kerja agak-agak. Tengok pula ada tandir lah sini satu. Perempuan. Tandir lah. Ini mari sini. Agak-agak hari pertama tengok jatuh hati tak? Ada lah. Tengok Hindu lah. Tapi hari-hari kerja. Main dia layan pula. Kita atas pangkat. Atas lah sikit pangkat dia kan. Dia kerani ya. Kita atas sikit supervisor. Macam tu kan. Encik ni. Selamat pagi Encik. Mula-mula tengok clean. Lepas tu kulit hitam. Lama-lama macam mana?
Lembut juga suara dia. Lama-lama macam mana? Silap-silap, dia tanya pula, saya tertarik dengan agama Islam. Macam mana? Oh, kita pun syarah agama Islam kat dia sampai dia masuk Islam. Agak-agak mustahil lah satu hari nanti dia akan kahwin dengan perempuan tu. Mustahil lah. Asal tengok macam mana? Asal tengok clean. Memang tengok hina gila punya. Betul tak? Tapi pasal apa boleh sampai buat bini? Jawab. Hari-hari tengok. Pagi petang lah tu. Pagi petang pukul 4, pukul 5 bawa balik. Pagi petang tengok. Pagi petang tengok. Pagi petang tengok. 2 tahun, 3 tahun, pagi petang tengok. Lama-lama macam mana? Mula-mula tak ada hati pun nak sembang. Lepas tu menegur. Lepas tu kecek-kecek. Lepas tu belanja minum. Lepas tu boleh minum duduk sekali. Lepas tu musyarat satu meja. Lepas tu hai. Lepas tu sembang antara aku dan dia. Ya tuan-tuan, memang macam tu pun. Jangan tak tahu. Punca orang zina macam tu lah. Mula bukan kenal. Mula-mula bukan kenal. Lepas tu buat apa mula-mula tu? Pandang-pandang. Lepas tu sembang-sembang. Lepas tu pegang-pegang. Sorry dah, saya punya bahasa. Okey. Dengan Allah Ta'ala, macam tu juga proses dia. Dari sudut macam mana nak boleh rasa cinta. Makhluk cinta palsu, cinta monyet, cinta beruk. Dah dapat, tinggal. Ya tuan-tuan, tak percaya try tau. Memang macam tu. Hatta kalau kita buat isteri macam tu kan, macam mana saya sebut tu lah. Macam mana? Mula-mula seronok, dah lama-lama tambah dah tua macam mana? Nyanyuk lah sikit macam mana? Ada sakit pula sikit, kita pula kena bela macam mana? Macam mana? Berantakan keluar rumah tangga tuan-tuan. Sorry tuan-tuan, saya sebut tu. Betul tak saya? Allah Ta'ala ada tak satu masa nanti dia akan istilah berantakan dengan kita, ada ke? Sepanjang kita hidup ni, semua adalah limpah kurnia daripada dia. Tak ada siapa campur tangan. Kan? Semua kita belum tahap gila dengan dia. Jadi apa tahap nak gila macam dia? Jom. Saya dah bagi cerita tu, boleh faham dah rasanya? Apa? Kena buat latihan banyak, ingat kat dia, fikir dia. Tambah duk ngaji. Sebulan sekali agak badan tak? Sebulan sekali agak badan tak? Badan. Sebulan sekali macam ni lah. Dengar majlis macam ni macam mana? Rasa aku nak zikir. Aku nak zikir lepas ni. Aku tak nak zikir lah. Oh macam tu punya. Aku tak nak zikir. Sagi keluar surau habis lah. Habis lah. Jadi macam mana tu? Tuan-tuan kena tambat. Ngaji ke, berguru ke, registration ke. Ataupun istilah kita dalam syarak adalah tuan-tuan nazar. Nazar apa? Ataupun bersumpah. Apa dia? Wallahi aku mesti zikir la ilaha illallah setiap pagi, setiap petang 100 kali. Dah boleh 100 kali aku nak wallahi berselawat pula atas Nabi. Contoh. Itu antara benda yang memang dalam syariat tu. Suruh nazar tu. Kalau aku tinggal ni, wajib atas aku sedekah RM50. Padang dengan muka aku. Malas sangat. Buat apa tu? Nak bagi zikir ke Allah Ta'ala. Zikir ke Allah Ta'ala. Fikir ke Allah Ta'ala. Tak habis ni aku denda diri aku. Pasal apa? Pasal tak nak buat jalan untuk ke Allah Ta'ala ni. Jadi tak dapat tidak. Nak tak nak, suka tak suka, memang tuan-tuan kena latih diri untuk zikir. Baru nanti akan terbuka hati sikit. Pula tu, kalau saya sebut Hindu, kita boleh pandang kalau contoh Hindu ni. Boleh tak? Boleh nampak dia, boleh nampak body bahasa dia, apa. Kalau saya sebut Tok Nek pondok hari tu, Tok pondok tu, boleh nampak dia bagi salam kita, nyongeng kat kita, hantar kuih kita, bagi kuih kat kita. Hari-hari nampak pakai bedak sejuk lah apa kan. Contoh. Tengok perangai pun baik, lemah lembut aja Tok Nek ni. Mula-mula memang tak minat, lepas tu lama-lama minat. Allah tak boleh nampak dengan mata. Tak boleh rasa dengan baca indera. Ni, tentu tak boleh. Bau tak boleh. Ni tak boleh. Mulut tak boleh. Nak buat apa? Dia kena fikir. Allah yang jadikan aku. Saya sebut, saya baru sebut konteks zat tadi. Dia yang sedia ada. Makhluk semua mana ada yang ada. Semua makhluk asal tak ada. Dia ada. Cukup dah padan dah. Tu pun lagi faham. Bab sifat. Ambil satu, sudahlah sifat Allah Ta'ala. Allah hidup tak? Ada tak siapa-siapa makhluk yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala hidup masa Allah Ta'ala hidup? Ada? Tak ada. Semua makhluk asal tak ada. Lepas tu, Allah bagi ada. Allah yang bagi hidup. Manusia asal mati semua. Dia bagi hidup semua. Allah. Kita ni dia bagi hidup. Tuan-tuan,
Kita orang bagi RM10 pun tak ingat. Tu saya khabar gitu tu. Allah bagi apa? Dia bagi hidup, bagi nyawa. Mana ada kedai jual nyawa? Jawab. Kedai support tenaga elektrik, tak apa, pasang kabel boleh. Tu pun kena bayar. Tapi nyawa, macam mana? Oksigen, siapa boleh bagi oksigen kita? Pergi hospital tu, masuk KPJ, kalau kena masuk oksigen tu, siap lah bayar. Tak jadi try pergi masuk KPJ tak? Metro ke apa kan? Allah bagi kita oksigen macam mana? Free lah semua. Lampu kalau buka, tengoklah berapa tau. Allah Ta'ala bagi matahari, terang seterang-terangnya. Tak ada kena bil apa pun. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita faham sifat Allah Ta'ala ni, pemberi yang mengurnia ni, macam mana? Tak jatuh hati sajalah. Tapi memang kita tak jatuh hati pun. Pasal apa? Tak ada zikir. Tak ada fikir. Jadi macam mana nak jatuh hati ni? Itu bab sifat. Untuk perbuatan macam mana? Kita rasa kita ada kederat ni. Main mana kederat kita? Keluar pada perut ibu kita ada apa? Kita boleh menangis. Menangis itu maksudnya tanda hidup tu. Kenal mak apa pun tak? Kalau kita mak bapak kita tak bela kita, mak kita tak asuh kita, tak asuh kecil berak kita mati kena urung lalat. Lalat pun dah cukup lah untuk urung. Walaupun tak kena coronavirus. Boh pergi kajak gitu. Lalat pun dah cukup lah untuk mati yang kita. Tapi dia bagi kita kederat besar. Sampai sekarang ada kederat. Ada keinginan. Ada kehendak sendiri. Siapa bagi? La ilaha illallah. Kita ni apa? Diajar dalam akidah. Saya sebut selalu kat tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Ini memang diajar kat kita pun lama dah. Bak perbuatan. Milik. Kita pun milik Allah. Siap. Harta kita mati orang tinggal. Kita mati kita akan tinggalkan. Milik orang. Kalau kita beli rumah ni dulu orang punya. Sekarang kita pemilik sementara. Mati kita orang lain pakai. Bini kita pun. Sekarang bini kita mati jadi janda. Contohlah. Apa saja dunia ni. Sekarang kita milik. Ada pangkat, ada kuasa sekalipun. Mati kita. Habis. Orang lain ambil. Apa ada kat kita? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi bab milik. Kalau faham milik orang Ta'ala punya. Macam mana? Tuan-tuan mesti hadir kan milik. Siapa? Allah je milik. Habis. Memang kalau hadir semua ni, itu dia kata apa? Memang kita tak akan ada hemah hidup atau hukum ini, melainkan matlamat dia apa? Untuk Allah. Nak kahwin pun siapa? Allah sediakan isteri untuk aku. Isteri pula solehah pula. Dia mudahkan semua urusan pula. Alhamdulillah. Dapat anak pula. Macam ni pula. Macam mana? Siapa yang bagi? Bukan kita. Kita buat sabab je lalu kot kita je. Membesarlah macam ni. Tengok semua elok pula tu jadinya. Alhamdulillah. Kita tak buat apa-apa pun. Kita hanya buat sabab lalu kot kita. Kita perasan kita. Artian tajuk disebut. Rasa tak kita? Akulah bapaknya. Akulah suaminya. Aku yang ajar tu. Itulah anak murid aku. Rasa dah hebat. Contoh kan. Ustaz, ini masjid ni makmur ni. Ini kerja aku. Ni aku. Bila kita tak kenal Allah Ta'ala, tu ujub yang sejati, ialah kita bila tak boleh pandang ke Allah Ta'ala, tak boleh kenal dia, memang akan rasa ujub. Kita akan rasa apa? Kita bukan ikut syaitan dah. Kita lah syaitan itu. Apa dia? Kita akan rasa keakuan diri. Aku sihat. Orang lain tak kena penyakit. Orang lain kena penyakit habis. Aku seorang tak kena. Aku tak payah pakai topeng-topeng apa pun. Tak kena pun. Yang ni sat aku tumbang. Tengok aku. Orang di duit semua tak cukup. Tengok aku. Mudah yang rezeki aku. Oh tuan-tuan. Kita bila tak pandang semua ni ihsan daripada Allah Ta'ala. Pemberian daripada dia. Memang tak ada orang lain kita akan pandang. Aku. Salah ke tak salah tu? Tak payah pergi sembah tokong kan. Cukup dah tu untuk rosakkan kita. Jadi apa jalan untuk kita jangan sampai ada hemah kita selain pada Allah Ta'ala ni. Kenal dia. Ni saya cerita ni memang jalan nak kenal dia. Dan kenal lah. Ke tak kenal lagi? Very light knowledge macam ni, satu sudut kenal lah. Macam mana nak kenal lagi? Cuba jawab sikit boleh tak?
Tuan-tuan kena sentiasa sebut, zikir, ulang. Ngaji tuan-tuan. Tuan-tuan kena makan siang malam lah. Setiap hari lah. Soal, zikir kena setiap hari. Fikir setiap hari lah. Every minute. Oh, best, sedap lah bahasa tu. Saya surrender lah tu. Betul. Sepatutnya every minute. Kita silap makan pun ada orang makan every minute. Every single minute. Dah makan nasi, tengok TV pun. Sepatutnya macam mana? Zikir tu every minute. Allahumma salli ala. Kita belum lagi kan? Satu kita tak dapat hemah kau taklah. Jadi saya sebut sekali lalu itulah. Yang tu yang dia kata janganlah sampai tujuan hemah kamu melampaui selain pada dia. Jangan. Untuk nak apa? Mesti kat dia. Quran bagi syarat macam mana? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya ke Allah Ta'ala lah itulah kesudahan tempat kamu. Itu apa sebut? Your destination. Your only destination is Allah Ta'ala. Muntaha. Tak ada lah tempat destination kita. Kita nak pergi mana lagi? Pergi akhirat pun mana? Allah. Jadi Allah tu memang kita nak tak nak, suka tak suka, orang kafir dia pun akan berjumpa Allah Ta'ala. Tapi jumpa dalam keadaan dapat redha dia atau murka dia. Jadi nak dapat redha dia macam mana? Di sini. Kenal dia. Macam mana kenal dia? Zikir dia, iktiraf dia. Hati ni ada iman dengan dia. Hati ni istilahnya mengakui, mengiktiraf dia. Hati ni sedar ke dia. Walaupun mata tak nampak, mata hati nampak. Allah cipta aku. Allah adakan aku. Allah bagi nikmat aku. La ilaha illallah. Okey, siap. Dan kena latih. Sebaik-baiknya ada guru yang melatih. Best. Ada trainer yang train kita. Best. Ada jurulatih. Siap. Baik. Allah, walaupun kita tak ingat dia bagi kita makan. Nyawa dia bagi tak? Kadang-kadang tengok Amerika pun tak kena COVID-19 lah. Malaysia aku tambah ni. 400 lebih lah ni. 400 apa ni? 38. Macam tu lah tu. 429 ni. Biko tambah ni. Hari ni saja 100 lebih kan. Pertambahan. Dengar saya nak sebut. Kat Amerika pun kita tak dengar pun bunyi COVID ni. Dengar Amerika ni orang beriman semua ke? Beriman kepala otak apa? Jahat nak mampus. Tapi tak kena pula koman dia. Negeri orang Islam pula kena. Sampai takut punya takut. Sampai tak ada Jumaat. Sikit lah ayat tu. Dua kali ulang lah tu. Saya nak cerita apa ni? Kenapa orang kafir tak kena? Orang Islam kena. Allah Ta'ala hak dia nak bagi tak? Tak semestinya taat ni kau selamat. Belum tentu. Satu, bila taat belum tentu selamat. Kat sinilah. Pasal tempat balasan kita bukan sini. Tempat balasan kita di sana. Di sana. Bukan kena penyakit berarti tak selamat dan celaka. Bukan. Celaka ni kalau hati kau tak kena Allah Ta'ala. Itu celaka. Kau ada sikit bahasa tu lah. Celaka ni bukan tak kena penyakit. Bukan kena penyakit. Penyakit kanser. Kena apa? Penyakit usus. Lagi apa? Lemah jantung, kecil manis. Yang ni bukan celaka. Yang ni bukan celaka. Celaka ni kau tak kena Allah Ta'ala. Itu celaka. Itu dah mati hati sebelum mati. Baik takbir 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ingat Allah Ta'ala langsung. Dah mampus sama dah. Apa yang mampus? Hati mampus. Walaupun jasad hidup. Tapi kalau jasad kita kena penyakit macam-macam. Macam mana? La ilaha illallah. Hak dia. Dia nak ambil balik. Supaya aku sedar. Aku ni duduk sementara je. Dunia bukan tempat balasan. Walaupun aku taat. Dia nak ambil. Hak dia. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Agak-agak tak boleh nak fikir dah macam mana. Kenapa aku kena macam ni? Bertimpa-timpa masalah. Contoh kan. Kalau tak kena masalah, tak apa. Saya bukan cerita tu. Saya nak bagi contoh. Bertimpa-timpa masalah. Dah lah jatuh, ditimpa tangga. Lepas tu, pijak pula dia orang. Lepas tu, dikencingnya kita. Oh Allah. Contoh lah kan. Bukan jatuh bertimpa-timpa kan. Bukan jatuh ditimpa tangga. Tu panjang sikit. Pepatah Melayu tu.
jatuh, tipe tangga, dipijak, dikencing, dicirit kat muka kita. Ui. Bertimpa-timpa. Macam mana? Atas kita faham, kita hamba macam mana? Aku taat ni bukan nak meraih supaya aku selamat. Memang tak nak bencana, tapi dapat juga tak? Kena juga tak? Nak buat macam mana? Sabar dan kenalilah semua daripada dia. Macam mana? Ingat dia. Habis-habis tak boleh fikir, baca je doa yang Nabi Yunus. Ni pun saya ngaji tok guru dulu ajar. Apa dia? Baca je la ilaha illa anta subhanaka inni alhamdulillah. Tu pandai sebenarnya. Pandailah tu, tapi tak ada amal. Amal tak ada. Dengan saya sekali. Nabi Yunus ada dosa tak? Jawab. Jangan silap jawab, saya tampar ke tu. Pasal saya pernah ajar akidah. Nabi Yunus ada dosa tak? Nabi Rasul tak ada dosa dia. Tapi dia duduk dalam perut ikan. Salah ke dia masuk dalam perut ikan? Undi duduk atas kapal. Nama dia juga terpaksa dia kena terjun kapal. Ikan tunggu siap dah. Buka mulut, lompat dia, masuk. Bukan ni ikan lambat lari, bukan. Undi berapa kali? Falaula an yakuna minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tak jadi orang yang sentiasa duduk bertasbih pada Allah Ta'ala kata dia akan duduk dalam perut ikan selama-lamanya. Takkan keluar. Nabi Rasul memang tak ada dosa tau. Perkataan tu manis, sedap tak? Satu kadang-kadang kita nak fikir pun lembab kan. Kita pun banyak benda yang tak boleh nak fikirkan. Hebatnya Allah Ta'ala ni. Mengaku je zalim diri. La ilaha illa anta. Macam mana? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nak mengaku hebat tu sama mengaku hebat lah kita. Jangan kata, ya Allah, aku dah lama semayang. Aku duk rajin puasa. Aku duk rajin zikir. Kenapa kau kenakan bala kat aku? Jangan. Jangan. Muka tak malu kita. Jangan duk mengaku ibadat banyak lah. Weh. Seboh weh. Tu tak. Duk mengakunya. Mengakulah zalim banyak. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal. Nabi Yunus tak ada dosa. Dia pun dia mengaku dia zalim. Sekali lagi soalan. Nabi Adam ada dosa tak? Jawab. Jangan silap jawab. Saya tampuk lagi. Nabi Adam ada dosa tak? Mahkamah Khuldi itu dosa tak? Tak. Ngaji bagi habis. Tak ada pula pergi ngaji lain. Tobat pergi ngaji lain. Walaupun tak berdosa Nabi Adam. Nabi Rasul mesti maksum lah. Mustahil dosa tau. Okey. Turunnya ke bumi. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan, mengakuilah zalimnya diri kita. Kita pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita zalim. Kadang-kadang kita zalim kat diri kita. Kadang kita zalim dengan Allah Ta'ala. Kita syirikkan dia. Kita kufur dengan dia. Ada nikmat dia, kita tak rasa datang pada dia. Ada nikmat, kita tak guna untuk dia. Zalim banyaklah kita. Mengaku je, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu doa khas. Itu nak tasbih apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ana mukhti'un ya Allah. Ana muznibun. Aku orang yang banyak dosa. Ana fi khatarin azim. Aku dalam keadaan bahaya yang sangat hebat. Aku ni banyak dosa. Aku ni ya Allah. Tak layak aku ke syurga-Mu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku banyak zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ni pun saya ngaji kalau arwah Pak Tih dulu. Dia kalau orang minta amalan kan. Tambah dah tua dah sakit. Kalau kata Pak Tih nak bagi minta amalan sikit lah. Duk malah ingat nak beramal ni. Tuan tahu dia jawab apa? Mu banyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bacalah doa Nabi Yunus tu. Nak buat apa? Jangan rasa hebat diri. Rasalah banyak zalim diri, banyak buat salah dengan Allah. Bagi rasa buat salah tu lagi bagus daripada duk rasa aku duduk dalam taat. Jaga. Ada. Yang tu pun ada pelajaran depan nanti. Pasal apa? Pasal kita duk rasa aku buat taat. Pum! Kena apa? Kecil mana? Pum! Kena stroke. Macam, kenapa orang Ta'ala buat aku macam ni? Aku duk taat macam ni. Aku duk mengajar macam ni. Contohlah kan. Tengok kena macam ni. Kena stroke macam mana? Tak patut dia buat macam ni. Tak patut. Kamu jangan buat silap. Allah Ta'ala ada ke dia buat zalim dengan kita? Tak ada apa yang dia buat zalim. Mustahil Allah Ta'ala buat zalim dengan kita. Tu dia bagi kita macam tu. Dunia ni bukan tempat balas. Kalau takat dia bagi stroke tu. Contohlah.
Dengan dia bagi dekat Nabi Ayub tu agak-agak macam mana? Siapa teruk lagi sakit? Nabi Ayub teruk lagi. Agak-agak tuan-tuan kalau jadi macam Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, siapa lagi teruk? Ke sakit stroke tu teruk lagi? Nabi Yunus tu teruk lagi. Duduk perut ikan tuan-tuan sampai mengelupas perut. Perut ikan ni, perut ni, dia ada enzim untuk mereputkan apa saja benda yang masuk dalam perut. Allah Ta'ala memang jadi sistem kat badan kita macam tu tau. Perut kita pun kalau ada benda masuk, hancur kan, jadi taik habis. Bayang nak kita makan nasi, makan udang, makan daging, makan buah, macam-macam colour lah. Keluar macam mana? Nak tengok orang tak lalu. Allah. Masuk perut ikan, agak-agak macam mana keadaan Nabi Yunus? Sakit tak? Gelap satu dah. Zulumatin. Mana? Tapi yang tu nak cerita gelap. Berlapis-lapis gelap. Dah lah gelap malam. Dah gelap laut. Laut dalam. Tu dalam perut ikan nak lagi. Berapa kali gelap. Walaupun gelap, hati dia tak gelap. Sakit dah lah. Cerita sakit tu. Sakit tak? Duduk dalam perut ikan. Dah lah sempit. Tapi bagi menyawa lagi. Orang tak lagi menyawa lagi. Tapi badan ni macam mana? Enzim ni sedang sentiasa duk nak hadamkan badan dia tu. Berapa hari Nabi Yunus dalam perut ikan? 20 minit? Setengah riwayat sebut 40 hari duduk dalam perut ikan. 40 hari. Kita esoklah kenalah tak boleh pergi masjid. Katalah itu pasal teruk sangat. 40 hari duduk tu tak baca lain. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memang aku banyak zalim ya Allah. Mengakulah banyak dosa. Satu kaedah nak hilang wabak ni apa dia? Mengakulah dosa banyak. Mengakulah banyak maksiat, berhentikan tempat maksiat, insya-Allah wabak hilang. Satu agak-agak dia orang tak pergi sembahyang Jumaat tu pasal apa tuan? Maksiat banyak, Wahabi banyak. Betul kot. Dia orang jadi takut sembahyang macam tu. Pasal apa? Hang buat maksiat banyak. Dengar orang taklah. Saja saya berbuah ayat macam tu sikit. Saya tak perlu cakap pun, tak tahu terlintas malam ni nak sebut tu. Jadi bertobatlah daripada apa-apa hang perangai yang buat tak elok tu. Imam baca bismillah jahar pun jadi masalah. Apa yang macam-macam. Khutbah Jumaat brother. Apa? Subuh Jumaat baca surah ayat sajadah setiap minggu pun jadi salah. Salah pula dah. Nanti jadi wajib dah. Tak ada pula. Wirid lepas sembahyang pun kalau buat macam cara kita wirid ni tak ada nas. Hadis semua hadis dhaif. Sahih hak ni. Dulu tak boleh wirid langsung, ni boleh wirid pula. Contoh. Buat lah. Esok terlangkup bumi tu. Nak buat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang kaedah kita. Kita bila faham siapa orang salah kan, insya-Allah tak ada hemah kita nak melampau dia. Apatah lagi kita buat apa-apa, kena pula benda yang kita tak sangka. Pergi luar negeri, dia kena tahan. Dia dihantar balik. Siapa? Ada coronavirus. Allah. Macam mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullah. Minta ampun banyak-banyak. Tak rugi minta ampun. Tak rugi minta ampun. Tapi jangan rasa, kenapa aku diperlakukan begini? Tu jangan. Salah besar. Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kenapa macam ni? La yus'alu amma yaf'al. Tak dipersoal kepada Allah Ta'ala apa dia buat. Wa hum yus'alun. Kita lah, manusia lah akan dipersoal. Jadi, nak bagi tak ada masalah macam mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okey, sekali lalu tu. Tak mana? Tak nak sebut kata Allah Ta'ala ni, memang kalau kita faham, kita takkan melampau dia. Asal saya nak syarah tadi. Kita kalau derhaka pun Allah Ta'ala bagi tak umur panjang. Bagi. Itu saya cerita orang kafir pun. Mereka pun tak bunyi pun COVID-19 ya. Ada bunyi ke? Saya terlepas pandang apa ada? Mereka ada. Ada 10,000 lebih. Sikit tu kalau nak banding dengan Malaysia, Malaysia banyak lagi. Kalau itu dengan populasi apa kan. Okey, saya nak cerita apa ni. Kenapa orang kafir pun masih orang Ta'ala bagi nikmat macam tu? Patutnya bagi mampu, ya betul tak? Dengar. Allah Ta'ala ni dia pemurah. Bahasa kita selalu dengar pemurah ni Ar-Rahman. Bahasa lain pemurah ni Al-Karim.
Walaupun kita tak jadikan dia sebagai matlamat. Allah macam mana? Allah macam mana? Allah takkan berubah di atas dahaka kita. Kita tak kasih ke Allah Ta'ala, tak ingat Allah Ta'ala. Allah macam mana? Itu disebut. Allah Al-Karim, dia tidak dilangkah oleh harapan dan angan-angan. Maksudnya ada orang angan-angan, apa dia? Sampai cita-cita dia melampaui Allah Ta'ala, tak mahu Allah Ta'ala langsung. Berpaling langsung pada Allah Ta'ala. Cari selain pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam mana? Dia tetap di atas Karim dia tetap atas Rahman dia, tetap atas uluhiyah dia, tak ada siapa kongsi dengan dia. Wahdahu la syarika. Seluruh makhluk dalam dunia sekalipun boikot, engkar dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam mana? Tak mudarat pada dia sikit pun. Tentulah Allah Ta'ala Al-Karim. Tentu jangan buat pasal. Kita dengan Allah Ta'ala ni, yang ni betul ibarat orang tua dulu apa ni? Macam doyan dengan mentimun. Menggolek luka, digolek luka. Jangan buat pasal kita dengan Allah Ta'ala. Kaedah kita dengan Allah Ta'ala apa? Mengaku je lah kau timun. Bukanlah Allah Ta'ala tu doyan. Jangan salah faham. Tak pergi faham Allah Ta'ala ni doyan punya. Alah. Tak faham kiasan sungguh. Tak boleh bubuh bahasa Melayu sikit pun. Nak bahasa luar bendui aja. Satu Quran datang dengan bahasa macam-macam. Ada majazi, ada tamsilan, ada. Siapa faham luar bendui macam-macam mana terjemahan macam mana? Keluar daripada ahli sunnah macam mana? Orang tak faham bahasa. Kalau dengan saya bagi contoh timur dengan doyan, ustaz ni duk kata Allah Ta'ala doyan ni, bodoh nak mampu. Asal. Cukup. Saya tak syarah banyak situ. Kemudian dia kata, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Situ dulu.